Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah platformnya. Kami bawakan diskusi berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat Asia ini, dan untuk minggu ini saya ingin membawa perbincangan melihat kepada ke arah status negara tua di peringkat global ini kerana melihat kepada perkembangan semasa kebanyakan negara menghadapi cabaran yang besar untuk memastikan sistem kesihatan dan juga sosial mereka bersedia untuk memanfaatkan sepenuhnya peralihan demografi penduduk negara masing-masing, kerana dilaporkan kadar penuaan penduduk global adalah lebih pantas berbanding beberapa tempoh ataupun beberapa tahun lepas. Misalnya, ada satu data ini berkongsikan iaitu melihat kepada pada tahun 2020. Misalnya, bilangan orang yang berumur ataupun individu yang berumur 60 tahun ke atas melebihi bilangan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Manakala bagi data untuk melihat pada 2015 dan juga unjuran bagi tahun 2050, kadar penduduk dunia lebih 60 tahun ke atas untuk tahun 2015 direkodkan adalah 12%, tetapi untuk unjuran 2050 dijangkakan meningkat berkali ganda iaitu sehingga 22%. Pada tahun 2050 juga dijangkakan 80% warga emas akan tinggal ataupun akan hidup di negara yang berpendapatan rendah dan juga sederhana. Jadi di platform Agenda Awani Asia ini ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan. Yang pertamanya, kita melihat kepada siap siaga ataupun persediaan menuju negara tua, dan juga kita melihat kepada ke arah reformasi sistem perlindungan bagi kesejahteraan warga emas, termasuklah dari segi kesihatan, kewangan dan juga perlindungan sosial. Dan mungkin yang terakhir sekali, kita melihat kepada amalan-amalan terbaik di peringkat serantau ini yang boleh kita amalkan dan boleh kita teladani melihat kepada perlindungan sosial bagi warga emas. Jadi untuk waktu ini, kau boleh seperti biasa dalam platform Agenda Awani Asia, saya bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG, dan seorang lagi adalah Profesor Madya Dr. Zumilah Zainalaluddin. Prof Madya adalah Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia daripada Universiti Putra Malaysia. Zhang Hong, kau boleh saya nak mulakan dengan Prof dulu. Prof, kalau kita nak bercakap tentang negara menua, negara tua, sebelum kita nak mula rakaman ini, Prof ada bagi tahu ada sedikit persepsi dan mungkin salah tanggap berkaitan dengan di mana sebenarnya kita berada, negara menua ataupun negara tua. Walaupun telah pun ditetapkan negara tua 2030, sekarang ni tahun 2022, kita nak menghampiri 2023 ni, tinggal lebih kurang dalam 6 ataupun 7 tahun lagi. Mungkin boleh dikongsikan, sebelum kita bercakap di mana sebenarnya kedudukan kita, adakah kita bersedia ataupun tidak, mungkin boleh diberi sedikit definisi bagaimana kita boleh tafsirkan dan juga kita fahami negara menua dan juga negara tua. Prof. Okey, terima kasih Fauzi. Okey, terdapat beberapa mungkin dalam kalangan masyarakat awam kekeliruan dalam memahami definasi lah negara tua, iaitu isu yang semakin popular sekarang terutama di Malaysia dan banyak juga negara-negara di dunia. Satu perkara yang kita perlu jelas dari segi definisi negara tua tu maksudnya 15% daripada populasi penduduk negara telah pun berusia 60 tahun dan ke atas, 15%. Jadi kita dijangkakan akan mencapai tahap negara tua. Istilahnya tahap negara tua pada tahun 2030, iaitu apabila jumlah masyarakat di dalam negara Malaysia ini berumur 60 tahun dan ke atas pada kadar 15%. Jadi kalau sebelum itu ya Fauzi, kita adalah negara menua. Kita belum lagi jadi negara tua, kita ke arah negara tua 6 hingga 7 tahun lagi, tapi sekarang kita sedang menjadi negara sedang menua atau menua, iaitu apabila mencapai tahap populasi penduduk berusia 60 tahun ke atas pada kadar 7% dan ke atas. Dan diunjurkan pada tahun 2022 diunjurkan tahap populasi penduduk berusia 60 tahun dan ke atas di Malaysia adalah pada tahap lebih kurang 11.3%. Jadi kita sedang menuju negara tua dan kita sedang menua. Apabila kita telah pun jauh meninggalkan kadar 7% populasi berusia 60 tahun dan ke atas. Itu dari segi konsepnya Fauzi, supaya kita jelas, sebab banyak juga komen diterima tentang apa yang dikatakan negara
tua. Jadi untuk Malaysia, tua itu adalah pada usia 60 tahun dan ke atas. Negara tua adalah apabila kita mencapai populasi, ini standard dunia, iaitu 15% dan ke atas. Populasi ini berusia 60 tahun dan ke atas. Jadi di mana kita sekarang? Kita sekarang berada pada tahap negara menua. Apabila kita diunjurkan memiliki populasi berusia 60 tahun dan ke atas pada kadar lebih kurang 11.3% pada tahun 2022. Itu status kita, Fazil. Okey, itu dapatlah sedikit penjelasan dan juga faham apa beza antara negara tua dan juga negara menua. Okey, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan. Saya ada baca satu artikel satu kolumnis ni yang mana merujuk kepada bagaimana China begitu terkehadapan dalam aspek melindungi ataupun memberi perlindungan sosial bagi kesejahteraan warga emas. Antara yang ditulis adalah berkaitan dengan bagaimana kerajaan China menetapkan sistem sokongan kesihatan, merangkumi pengurusan kesihatan mental dan juga pentadbiran tempatan kolaborasi tenaga pakar profesional dan juga bagaimana penglibatan NGO dan juga sokongan komuniti dalam mana untuk melihat betapa bagusnya ataupun betapa terkehadapannya negara China misalnya apabila kita bercakap tentang sistem perlindungan sosial bagi warga emas. Tapi untuk waktu ini secara keseluruhan mungkin boleh dikongsikan di mana sebenarnya China, adakah masih lagi boleh dikategorikan sebagai negara menua ataupun China sudah pun melepasi boleh disifat ataupun dikategorikan sebagai negara tua, Zhang Hong? Terima kasih Fauzi. Ya, sebenarnya saya nak kongsi sedikit maklumat, iaitu pada 4 hari bulan Oktober ini justru merupakan pesta warga emas di China dan sebenarnya kalau ini dipanggil pesta Chongyang dan kalau ada alasan untuk menyambut pesta Chongyang ini bermula sebelum Masehi dan kalau pada kira-kira dinasti Tang dia sudah menjadikan satu itu pesta yang ditetapkan oleh kerajaan dan dirayakan secara popular, secara meluas. Dan kalau setiap penduduk China kita sudah mahir untuk membaca satu puisi yang dicipta pada dinasti Tang yang menceritakan pesta Chongyang ini, iaitu penyaja itu seorang saja di luar di bandar yang lain. Menjelang pesta ini dia sangat rindu kepada ahli keluarganya sebab dia tahu semua ahli keluarga mereka mesti sedang mendaki gunung dan menikmati bunga kekwa pada hari itu, cuma kurang dia seorang sahaja. Dan puisi ini sudah memberitahu berapa ada resam pesta Chongyang atau pesta warga emas di China, iaitu macam mendaki gunung dan menikmati bunga kekwa dan juga ada resam kita akan makan kuih Chongyang juga. Kebetulan kalau ibu bapa saya baru balik dari Beijing ke kampung sebelum itu pesta Chongyang, dan sebelum mereka balik sudah ada telefon panggilan dari komuniti di kampung halaman. Beritahu mereka jawatan komuniti tempatan sudah siapkan kuih Chongyang untuk semua warga emas, mereka boleh pergi ke sana untuk ambil hadiah ini. Dan inilah sebenarnya sudah memperlihatkan kalau menjaga atau menghormati warga emas ini merupakan tradisi bagi orang Cina. Dan khususnya kalau sekarang kita lihat, kalau menurut pandangan saya, kita sudah masuk negara tua. Kerana kalau hingga sekarang warga emas iaitu berumur 60 tahun ke atas di China sudah mencatat lebih kurang 270 juta di China. Dan kalau hingga tahun 2035, iaitu jumlahnya akan mencapai lebih ramai, iaitu 400 juta orang warga emas di China. Ini akan menduduki kira-kira 30% daripada keseluruhan populasi di China punya. Dan kalau sekarang sebenarnya masyarakat China sudah menghadapi berbagai cabaran yang dibawa oleh masyarakat atau negara tua, kerana kita tahu kalau ada sebahagian besar penduduk menjadi warga emas, jadi ini bermakna tenaga kerja semakin kurang. Tapi kita perlu mengeluarkan lebih banyak harta atau meningkatkan GDP kami supaya kita mampu menjaga golongan warga emas yang semakin
besar ini. Oleh itulah kalau kerajaan China memanglah sudah ada rancangan 5 tahun yang terdekat ini mengeluarkan sasaran iaitu menyediakan jaminan dari 3 segi, bukan hanya dari menjamin barang yang diperlukan, juga perlu menjamin kesihatan mereka dan juga perlu menjamin kesihatan mereka dalam secara fizikal. Saya rasa ini amat penting sebenarnya juga bagi warga emas di China juga. Dan kita tahu kalau China merupakan satu masyarakat yang amat mengutamakan keluarga. Jadi dulu biasanya jaga warga emas ini merupakan tanggungjawab sekeluarga. Dan keluarga pada China dulu pada ribuan tahun ini semuanya besar, dan kalau ada banyak saudara mara biasanya ini tidak menjadi tanggungjawab atau satu masalah yang besar. Tapi sekarang kita lihat seiring dengan kebanyakan keluarga hanya ada satu anak atau 2 anak sahaja. Tapi yang lebih serius yaitu sekarang golongan muda mereka tidak mau melahirkan anak. Ini akan menjadi satu masalah yang cukup besar, bukan hanya pada masa ini, khususnya pada kira-kira 10 atau 20 tahun akan datang. Yaitu semakin kurang tenaga kerja atau golongan muda, tapi golongan warga emas akan menjadi semakin besar. Jadi kalau sekarang kerajaan sudah membuat banyak, yaitu menyediakan macam subsidi, menyediakan jaminan atau insurans kesihatan kepada warga emas. Dan kalau warga emas sekarang keluar untuk naik pengangkutan awam macam bas pun tak perlu bayar, masuk ke taman tak perlu bayar, dan kalau sekarang di berbagai komuniti penduduk juga ada pusat perkhidmatan untuk warga emas. Kira ketika kita macam generasi muda perlu masuk kerja, tak ada orang menjaga warga emas di rumah, mereka boleh pergi ke sana. Di sana ada kantin untuk menyediakan makanan kepada mereka. Ketika kita balik ke rumah, baru boleh ambil mereka balik ke rumah untuk jaga. Dan juga ada semakin banyak fasiliti untuk menjamin keperluan semangat atau fizikal mereka, seperti universiti warga emas. Sekarang warga emas mereka sebenarnya ada banyak waktu yang lapang, dan mereka ada juga permintaan untuk fizikal mereka, untuk berbagai penggemaran mereka. Dan sekarang kalau dalam universiti warga emas mereka ada kursus untuk macam-macam kaligrafi, menyanyi, menari, dan juga berbagai mereka juga akan menemani banyak tetamu-tetamu yang pada warga pada umur yang hampir sama. Jadi saya rasa ini juga akan banyak memberi manfaat kepada penjagaan warga emas di China sekarang. Dia macam tak adil lah kalau kita nak buat perbandingan ya Prof, kalau melihat kepada jumlah populasi warga emas di China, kalau disebutkan tadi oleh Zhang Hong 210 juta dan mungkin unjurannya sehingga 800 juta, tapi ada perkara-perkara dan juga ada amalan-amalan yang boleh kita ikuti dan teladani. Tetapi Prof, sebelum saya nak bertanyakan tentang lebih ke arah apa dasar dan juga polisi yang lebih baik untuk kita melihat kepada sistem perlindungan untuk warga emas ini, apa sebenarnya cabaran dalam melihat kepada reformasi sistem perlindungan sosial untuk warga emas ni, Prof? Kalau boleh dikongsikan. Kalau kita bercakap tentang warga emas ni bukan saja tentang kesihatan, ya, kita bercakap tentang kewangan, pekerjaan seperti yang disentuh oleh Zhang Hong sebentar tadi, dan juga perlindungan sosial. Mungkin boleh dikongsikan cabaran sebenar yang dihadapi oleh warga emas ini, Prof? Okey, terima kasih. Sokongan sosial merupakan cabaran besarlah pada mana-mana negara. Bagi kita Malaysia, sebab kita negara menua, kita masih ada masa lagi untuk merancang dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita perlu fahamlah apa yang dikatakan perlindungan atau jaminan. Kalau perkataannya jaminan atau security sosial.
Apabila sebut security sosial ni, dia termasuk juga dengan security keuangan. Jadi sejauh mana warga emas itu dia selesa dari segi sosial, dari segi keuangan apabila mencapai usia 60 tahun. Jadi Malaysia ada beberapa skim jaminan sosial, jaminan keuangan seperti KWSP, pencen dan sebagainya kepada mereka yang bekerja dan sebagainya. Begitu juga simpanan di hari tua. Jadi di samping itu semua, setiap individu juga perlu bersedia. Satu perkara yang mungkin baru kepada ramai orang ada apabila disebut bersedia untuk menghadapi hari tua secara kendiri, iaitu menjaga kesihatan supaya kita tak terjebak kepada penyakit yang berbahaya dan yang kosnya tinggi apabila kita usia tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu menyimpan saya bila sebut perkataan simpan ni tak semestinya wang Fauzi. Kita perlu simpan sama ada simpan hartanah atau simpan emas yang harganya atau nilainya tidak susutlah apabila kita tua. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kita memiliki jaringan sosial sejak kita muda. Kita tak boleh tiba-tiba tua baru nak cari jaringan sosial, baru nak cari kawan, baru nak cari NGO, nak jadi ahli, baru nak campur masyarakat dan sebagainya. Supaya kita memiliki apa yang dikatakan jaringan sosial, supaya kita memiliki satu perkara menurut kajian yang paling menghantui golongan warga emas adalah kesepian. Kenapa sepi? Salah satu sebab sepi kerana kita sudah tidak bekerja, tak ada kawan dan sebagainya. Isu kat sini dia sebut perkataan sudah tidak bekerja kerana ramai konotasi yang agak sinonim kepada warga emas adalah tidak lagi berkhidmat dalam sektor pekerjaan. Ini yang mungkin saya kira China memiliki pengalaman yang luas berkenaan dengannya, dan kajian juga menunjukkan Indonesia 95% lagi masih boleh aktif di sektor pekerjaan. Cumanya bentuk sistem pekerjaan. Mungkin di sini saya boleh cadangkan, mungkin satu perkara kita perlu fikirkan, contohnya kalau sekarang ni pekerjaan tu selama 9 jam contohnya, daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Mungkin kita perlu adakan skim setengah hari, mungkin 8 hingga 12 untuk warga emas contoh, supaya mereka boleh terus berkhidmatlah dalam sektor-sektor yang mungkin boleh dikenal pasti. Saya faham kerana ada komen mengatakan bahawa warga emas perlu bersara lebih awal supaya warga muda memiliki kerja. Saya faham yang itu, tapi saya juga menggesa kalau boleh kita adakan satu sektor khas, banyak lagi sektor yang boleh warga emas terlibat daripada pelbagai peringkat, supaya mereka terus boleh menjana pendapatan. Itu juga adalah satu kaedah jaminan sosial Fauzi, apabila kita terus warga emas ini boleh terus menjana pendapatan. Tapi satu perkara yang saya rasa menarik jugalah, seperti yang dikata oleh Zhang Hong tadi, serentak dengan peningkatan populasi warga emas di mana-mana negara di dunia adalah berikutan dengan jatuhnya kadar kelahiran. Orang tak ada orang anak dah. Okey, so kita patut melihat kenapakah isu ini timbul serentak dengan usaha kita menghadapi bersedia menjadi negara tua. Kerana kita pun perlu melihat kenapa orang tak nak lagi melahirkan anak. Apakah contohnya mereka lambat berkahwin. Jadi kalau lambat berkahwin, kenapa mereka lambat berkahwin? Kita akan melihat perantaian masalah kat sini. Contohnya kenaikan kos sara hidup dalam menjana anak untuk kos membesarkan anak contoh, ataupun kos perkahwinan yang makin meningkat. Jadi menerusi serentak juga dengan bersedia menjadi negara tua, kita tidak boleh meminggirkan jugalah perkara-perkara yang menyebabkan kita lebih cepat tua. Kita contohnya tadi kan, jadi kita perlu menggalakkan kelahiran di kalangan orang muda, kita perlu adakan program-program supaya kelahiran terus meningkat atau paling tidak menurun, kerana dalam tempoh beberapa tahun ini kadar kelahiran dilihat menurun. Jadi ini akan mempercepatkan lagi menua. Dan mungkin kalau di Malaysia kita boleh lihat beberapa negeri telah pun disasarkan menua lebih awal daripada 2030. Salah satu sebabnya selain daripada warga yang meningkat jumlahnya menua adalah kerana turunnya kadar
kelahiran. Sebab apa ya Fauzi, dengan memiliki anak-anak juga merupakan salah satu daripada bentuk jaminan sosial masa depan warga emas. Maksudnya adalah menjadi masalah walaupun bukanlah satu jaminan yang pasti apabila warga emas terpaksa hidup sendiri tanpa anak-anak. Dan satu perkara yang perlu kita lihat dalam jangka panjang adalah penjagaan warga emas bukan terhad pada keluarga sahaja ya. Penjagaan warga emas adalah dengan meningkatnya cakna masyarakat. Jadi warga emas ni adalah tanggungjawab masyarakat, bukan keluarga sahaja dalam tempoh yang panjang selain negara, masyarakat setempat, masyarakat global. Dia merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius oleh semua pihak. Sebab akan muncul satu masa, satu ketika nanti akan ramai warga emas sendiri. Dan ini terbukti dalam banyak-banyak kajian masalah security social, masalah penyakit khusus, masalah kognitif adalah lebih tinggi atau meningkat dalam kalangan warga emas yang kesepian dan tinggal sendiri. Zhang Hong tadi ada berkongsikan bagaimana kerajaan atau pemerintah China begitu beriltizam atau berkomitednya untuk membina satu security pelindungan sosial untuk warga emasnya. Tapi mungkin pada waktu ini selain pada melihat kepada komitmen yang diberikan oleh pemerintah atau kerajaan China, bagaimana pula dengan penglibatan masyarakat, komuniti dan juga NGO dalam mana kita bercakap tentang pelindungan sosial warga emas ni, Zhang Hong? Ya, memanglah kalau seperti dulu apa yang sudah dikatakan oleh Prof. Itu ramai orang berharap nanti boleh bersara lebih awal. Saya juga nanti kita nak menikmati tempoh saya sendiri yang cukup berwarna-warni saya rasa, kerana ini justru keadaan kehidupan warga emas Cina di sini, dan kita pun boleh lihat kalau untuk menjamin keadaan macam ini sebenarnya bukan hanya perlu ada itu macam usaha dari kerajaan, juga perlu ada usaha dari seluruh masyarakat, termasuk juga kalau keluarga ada tanggungjawab sendiri, tapi kalau berbagai lapisan yang lain sebenarnya juga ada berbagai jenis usaha mereka sendiri. Ambil contoh, ibu bapa berdua kami selalu tanya kepada mereka nak membeli satu produk dari syarikat insurans. Mereka menyediakan apa? Itu dia macam melabur di satu syarikat supaya dia nanti setelah mereka sudah berumur cukup tua, mereka boleh inap dalam berbagai apartmen syarikat punya tersebut di berbagai tempat di China. Macam kalau pada musim sejuk, mereka boleh inap di apartmen syarikat punya itu di Pulau Hainan yang cukup panas. Dan kalau nanti pada macam musim dingin, kalau musim sejuk mereka boleh pergi ke tempat yang panas. Kalau musim itu dingin, mereka boleh musim yang panas mereka boleh pergi ke macam lebih utara sedikit untuk menikmati cuaca yang lebih seronok di sana. Dan ini juga satu, saya rasa, modal yang disediakan oleh masyarakat untuk mengurangkan beban bagi keluarga dalam bidang jaga warga emas. Dan khususnya kita sebenarnya kita lihat memanglah ada sebahagian warga emas mereka sekarang mengalami sedikit masalah macam ketinggalan zaman. Mungkin ada banyak macam aplikasi yang pintar mereka tak pintar untuk menggunakan. Tapi sebenarnya juga ada sekumpulan warga emas mereka cukup fashion. Hingga sekarang kita lihat selalu ada warga emas yang macam gemar dalam cosplay, gemar masuk ke gym, gemar untuk melancong ke seluruh dunia. Dan ini semuanya makin Satria sekarang pun sebenarnya berharap nanti boleh bersara lebih awal supaya menikmati kehidupan macam mereka. Tapi sebenarnya ini sudah tak diizinkan. Sekarang kerajaan sudah mengajikan yaitu sistem bersara yang mungkin akan lebih lama sedikit. Kalau bagi Satria mungkin perlu bersara hingga berumur 65 baru boleh bersara, nanti menikmati kehidupan macam ini. Tapi saya rasa bagaimanapun kita lihat kalau generasi dari lebih tua yang sekarang menjadi warga emas, itu generasi dari ibu bapa Satria, keadaan juga sama di Malaysia. Mereka sebenarnya
satu generasi yang memberi sumbangan cukup besar kepada negara kami. Mereka boleh dikatakan dilahirkan baru negara ini merdeka atau ditubuhkan, dan mereka mengalami zaman yang paling sengsara di negara ini. Mereka berusaha membangunkan negara kami menjadi begitu makmur dan begitu hebat hingga sekarang ini. Dan negara kami, masyarakat kami, bagi keluarga kami atau kami sebagai generasi yang lebih muda, bertanggungjawab menyediakan kehidupan yang lebih baik kepada mereka ketika mereka sudah memasuki tempoh warga emas. Sentiasalah tak cukup masa dalam platform Agenda Awani Asia ni, tapi saya ada lebih kurang 2 minit yang terakhir ni. Saya nak bagi peluang kepada Prof. Prof, kalau kita bercakap tentang perlindungan sosial, security sosial untuk warga emas ni, seringkali kita punya persepsi melihat kepada perlunya ada pusat penjagaan warga emas yang lebih premium. Tapi daripada kita dengar, daripada perkongsian daripada Zahong, sebenarnya kalau cakap tentang perlindungan sosial ataupun security perlindungan sosial warga emas ni, dia macam-macam. Warga emas ni nak pergi melancong, nak pergi gym yang dikongsikan oleh Zahong. Mungkin pada waktu ini, apa amalan-amalan dan juga mungkin contoh-contoh terbaik yang boleh kita ambil daripada negara-negara contohnya seperti China ataupun negara lain yang boleh kita lakukan dan kita boleh amalkan di negara ini apabila kita bercakap tentang ke arah mewujudkan perlindungan sosial lebih baik untuk warga emas, Prof? Istilahnya tu kita panggil penuaan aktif, penuaan aktif nanti istilahnya lah. Itu menjadi dasar warga emas negara lah untuk Malaysia. So kita nak menggalakkan warga emas terus aktif. Kerana salah satu sebab penyakit ataupun salah satu sebab kesepian ataupun masalah kognitif yang ini merupakan satu masalah warga emas adalah disebabkan kesepian. Jadi merupakan dasar lah kalau di MAK pun kita membuat berbagai program untuk warga emas. Kita ada U3A iaitu University Third Age University, umur 60 tahun boleh daftar masuk universiti untuk usia emas supaya terus bergaul, terus terlibat dalam masyarakat, terus menjana pendapatan, terus aktif, terus sibuk macam biasa. Kalau nak melancong-melancong lah, nak melukis-melukis lah, nak menari-menari lah. Jadi maksudnya begini, apa yang disasarkan oleh negara melalui Institut Pendidikan Penuaan juga adalah melakukan pelbagai latihan dan program supaya warga emas terus aktif. Seperti yang saya katakan tadi, 90%, sekitar 90 hingga 95% warga emas sebenarnya boleh aktif. Hanya 5% je yang mungkin bedridden dan sebagainya. Jadi sayangnya kurang fokus kepada yang masih boleh aktif, yang masih boleh terlibat dalam ekonomi dan juga kurang program yang boleh membantu mereka. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaludin. Prof adalah Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia daripada Universiti Putra Malaysia UPM, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zahong. Zahong adalah wartawan kumpulan media China CMG, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada persediaan menuju kepada status negara tua di peringkat negara masing-masing dan juga khususnya di peringkat serantau ini, dan juga apa reformasi ataupun apa amalan-amalan terbaik dalam mana kita melihat kepada security perlindungan sosial bagi warga emas. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.